Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Falsafah TV ataupun belah sini. Untuk video kali ini, kita akan menerangkan tentang teori estetik, sebuah buku yang ditulis oleh Theodor Adorno yang merupakan seorang ahli falsafah daripada negara Jerman. Untuk video ini, kita akan membincangkan tentang apakah itu teori estetik, apakah pandangan falsafah tentang seni di dalam teori estetik, dan juga apakah pandangan Theodor Adorno mengenai fungsi seni. Sama-sama kita melihat video ini dan merungkai segala soalan-soalan dan mendapat jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahiruddin bin Hassan dari kelas AD 232 2A bernombor metrik 2020341511 akan membentangkan pengenalan dalam buku teori estetika. Theodor Adorno dilahirkan pada 11 September 1903 dan meninggal dunia pada tanggal 6 Ogos 1965 pada usia 65 tahun. Theodor Adorno adalah seorang ahli falsafah, ahli sosiologi, fisiologi, ahli muzik dan komposer Jerman yang terkenal dengan teori kritikan terhadap masyarakat. Beliau juga adalah ahli terkemuka di sekolah kritik. Dalam buku teori estetika, Adorno tidak hanya memperhatikan kecantikan estetik standard seperti fungsi keindahan dan kehalusan dalam seni, tetapi ia juga berhubung kait antara seni dan masyarakat. Beliau merasakan bahawa kebebasan dalam seni moden dari sekatan seperti fungsi budaya dan kesenian yang telah melanda era seni sebelumnya telah menyebabkan keupayaan kritika seni diperluas dan peningkatan autonomi formal. Bab 1 dalam buku ini iaitu di mana Adorno membincangkan tentang isu seni, masyarakat dan estetika. Adorno membincangkan tentang beberapa isu yang telah melanda pada zaman itu. Beberapa isu yang dimaksudkan adalah termasuk 1. Menentang soalan origin, 2. Isu kebenaran dan kehidupan dalam berkarya, 3. Membincangkan mengenai hubungan seni dan masyarakat, 4. Kritikan teori seni dan psikoanalitik, 5. Teori seni Kant dan Freud, dan yang terakhir adalah persoalan tentang keseronokan dalam seni dan kebahagiaan dalam berkarya. Itu adalah beberapa isu yang dinyatakan dalam topik ini. Antara isu lain yang akan kami bincangkan dalam topik ini adalah 1. Kemunculan teori estetika, 2. Pendapat ahli falsafah terhadap falsafah seni dalam teori estetika, 3. Pandangan Immanuel Kant, 4. Pandangan Adorno terhadap fungsi seni, dan yang kelima, pandangan Adorno terhadap fungsi sosial terhadap seni. Teori estetika ataupun dikenali sebagai teori estetik bermula dengan menjalankan penyusunan dialektif yang berkanda. Ianya menyusun semula gerakan seni moden dari perspektif estetika falsafah. Ia secara bersamaan menyusun semula estetika falsafah tersebut. Pada awal kemunculan unsur-unsur seni, seni itu sendiri jauh dari kehidupan serta kebebasan dalam berseni. Pada masa yang sama juga, seni itu menjadi tidak pasti. Ianya kerana dalam seni, kebebasan terhadap sesuatu adalah mutlak ataupun terhad serta bertentangan dengan kebebasan abadi. Manakala pada awal kemunculan, seni menjadi buta. Ianya kerana terjadinya penghasilan karya yang tanpa tujuan. Walau bagaimanapun, seni itu sendiri dilihat sebagai menentang dunia, iaitu dari penegasan yang dibuat wujudnya prinsip autonomi. Dan disebabkan hal ini, berlakunya kelumpuhan seni akibat karya yang menentang dunia ini. Jadi, kita dapat melihat bahawa pada awal kemunculan, seni itu kosong dan selepas itu mengalami kemunduran akibat pengaruh yang dianggapi menentang dunia. Pendapat falsafah terhadap falsafah seni dalam teori estetika.
Ramai ahli falsafah kontemporari bersetuju bahawa falsafah seni berada di bawah disiplin yang berasingan. Antara ahli falsafah yang telah menyatakan pandangan terhadap perkara ini adalah Martin Heidegger, Nelson Goodman dan Arthur Danto. Mereka telah berpendapat dan bersetuju bahawa ciri-ciri yang terdapat pada sesetengah barangan menjadikan barangan tersebut sebagai hasil seni dan ciri-ciri tersebut tidak ada pada sesuatu barangan yang lain walaupun mereka tidak bersetuju dengan apakah ciri-ciri tersebut. Tetapi timbulnya berbagai ataupun pandangan yang mempersoalkan tentang pengetahuan seseorang itu terhadap sesuatu sebagai sesebuah karya sebelum kita memberi sifat seni itu kepadanya, iaitu teori estetika. Kita akan membincangkan pandangan Immanuel Kant terhadap seni. Dalam penulisan Adorno, Kant menekankan perbezaan antara seni dan kekuatan keinginan, antara seni itu dan realiti pengalaman tanpa mengidealisasikan seni. Pembahagi antara bidang estetik dari pemerhatian atau pengalaman adalah seni yang mempunyai proses sejarah. Ia terjadi dengan menyamakan intipati artistik tanpa menghiraukan subjektifnya. Estetika dijadikan hedonisme, iaitu keinginan tanpa keinginan oleh kerana kekurangan fahaman akal yang praktikal. Menurut Kant, teori kesenian telah diputarbelikkan. Jadi, untuk mempraktikkan seni, kita seharusnya mempunyai fahaman yang betul. Sokongan psikoanalitik konformis terhadap pandangan penting pada karya seni kerana komoditi budaya yang sesuai dengan hedonisme estetik akan membuang negatif seni terhadap konflik naluri pada hasil akhir. Seterusnya, kita akan membincangkan pandangan Adorno terhadap fungsi seni. Pengalaman estetik sememangnya mendapat perbezaan sensual dalam memberi gambaran sebagai media bentuk. Oleh itu, artis tertarik dengan objek semula jadi yang dikehendaki secara kebetulan dalam penghasilan seni simbolik. Karya seni penting berdasarkan bahasa formal artis yang berbeza. Ia kerana seni dikembangkan dan diartikulasikan untuk menjadikan sesuatu yang berharga dan indah. Wujudnya ketidakselesaan kepada seni baru kerana kekuatan dalaman karya seni bersatu dengan realiti luaran. Menurut pandangan Hegel, semua perasaan yang berkaitan dengan objek estetik mempunyai aspek yang tidak disengajakan, biasanya dari unjuran psikologi. Jadi, perkara yang perlu dituntut oleh karya itu adalah pengetahuan. Seterusnya, seni secara umum berpunca daripada pembinaan semula gerakan seni moden. Jadi, ringkasan falsafah seni perlu ditunjukkan dengan meletakkan moden. Adorno juga menegaskan bahawa seni yang betul dicirikan oleh otonomi formal. Otonomi dan ilusi karya seni diperlukan kerana ia adalah kunci kepada watak sosial seni, iaitu ia menjadi antitesis sosial masyarakat. Akhir sekali, Adorno menganggap karya seni moden sebagai monet sosial. Ketegangan yang tidak dapat dielakkan dalam diri pengkarya telah menyebabkan konflik yang tidak dapat dielakkan dalam proses sosio-sejarah. Oleh itu, ia menjadi lebih besar daripada konflik asal dan Adorno melihat semua ketegangan dan konflik ini sebagai pencegahan yang patut diselesaikan. Akhir sekali, kita akan membincangkan pandangan Adorno tentang fungsi sosial terhadap karya. Adorno berpendapat bahawa import dan fungsi perlu difahami dari segi satu sama lain, supaya import karya seni dan fungsinya dalam masyarakat dapat ditentang secara diametris. Adorno juga berpendapat bahawa seseorang yang tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat mengenai fungsi sosial karya seni ialah seseorang yang tidak mengemukakan persoalan berkaitan import dan kepentingannya. Selain itu, import karya seni merangkumi fungsi sosial karya dan relevan untuk pelbagai konteks sosial. Ia sesuai dengan kritikan terhadap positivisme dan alasan instrumental. Adorno memberikan keutamaan untuk mengimport. Ia difahami sebagai makna yang dimediasi secara sosial dan untuk disignifikasikan secara sosial. Oleh itu, semua penulisan Adorno menyumbang kepada falsafah
sosial yang komprehensif dan interdisipliner. Seterusnya, kita beralih pula kepada penolakan seni oleh Adorno dan kesannya. Adorno menolak sebarang pemisahan subjek dari segi metodologi dan semua bahagian falsafah disusun menjadi subdisiplin yang khusus. Setelah penolakan berlaku, munculnya kesedaran seni pada permulaan Cubism dan ianya mendorong kepada kemunculan kultur budaya. Walau bagaimanapun, seni harus diberi penekanan terhadap pengalaman negatif dengan mengikut monograf, iaitu monograf psikoanalitik, kerana unsur ini dianggap sebagai proses penindasan terhadap karya. Jadi, psikoanalisis ini dapat memberikan hubungan antara struktur seni dan sosial dalam teori estetika. Dan seterusnya, kesan pandangan dalam teori estetika dalam menilai karya seni. Masalah yang timbul dari pandangan ini adalah sejauh mana kita boleh mempercayai tanggapan kita yang tidak terlatih untuk menilai sesuatu karya seni tersebut. Iaitu, Impressionism mencadangkan bahawa penilaian seseorang terhadap seni tidak boleh bergantung semata-mata pada pilihan individu tersebut. Mungkin seseorang itu tidak mengemari lukisan putih tersebut kerana beliau tidak terlatih dan perlu menjalani latihan keseluruhan sebelum mahir dalam bidang seni. Iaitu, dalam erti kata lain, tidak semua penilaian tentang seni berada di kedudukan yang sama. Seseorang yang terlatih lebih berkelayakan untuk menilai hasil seni, iaitu jika kita mempelajari konsep ataupun teori estetika, kita akan lebih memahami keindahan dan nilai sesuatu karya tersebut. Di dalam topik seni, masyarakat dan juga estetika, Theodore membincangkan perihal isu yang berlaku sebelum dan sewaktu penulisan ini diterbitkan. Terdapat beberapa persoalan dan hujahan yang dilontarkan oleh Theodore Adorno. Antaranya adalah fungsi seni di dalam masyarakat pada sesebuah era. Theodore menyatakan ketidakserasian seni di dalam dunia empirikal menyebabkan kedudukan seni hilang pada waktu itu. Dan dia menyatakan ketidakpastian tujuan seni itu berfungsi juga adalah puncanya. Seterusnya, penulis menyatakan seni itu adalah sebagai perantaraan atau komunikasi pada sebuah zaman. Tambahnya lagi, seni atau seni visual merupakan simbol budaya oleh sebuah negara, kerajaan ataupun kaum. Akhir sekali, Theodore Adorno percaya bahawa seni itu harus dibebaskan dan bukannya dikunci seperti zaman dahulu, kerana seni itu harus dilepaskan dan diluahkan untuk menampakkan nilai estetiknya. Secara kesimpulan, berdasarkan pendapat umum, estetika dapat dimaksudkan atau difahami sebagai salah satu cabang seni falsafah. Ianya juga adalah hubungan yang harmoni di antara alam dan seni. Walau bagaimanapun, pandangan ini mengandungi konteks yang sukar untuk berkembang kerana ianya dianggap berat oleh setengah pihak. Estetika boleh diartikan dengan lebih besar dan luas jika ianya dapat difahami dan dipraktikkan dengan betul oleh masyarakat. Berdasarkan tinjauan keseluruhan bab yang dilakukan sebentar tadi, seni estetika ternyata tidak dapat dibuktikan dengan sendirinya. Dengan arti kata lain, ianya memerlukan konsep dan pelbagai aspek untuk dibuktikan. Sebagai contoh, seni estetika ini boleh dibuktikan melalui zaman atau padaran masa dan sejarah. Kesan daripada ini, jika seni tidak dapat dibuktikan, ianya pernah dipandang buruk kerana dianggap sebagai hiburan semata-mata. Akhir sekali, secara keseluruhannya, bagi Adorno, keindahan seni estetika bukan hanya terarah kepada fungsi keindahan dan kehalusan dalam seni itu sendiri, tetapi Adorno menyatakan bahawa seni adalah berkait rapat dengan masyarakat. Ini adalah disebabkan seni moden yang mendapat kebebasan daripada sekatan fungsi kultus dan kerajaan telah dapat diperluaskan dan mendapat peningkatan autonomi formal kesan daripada penerimaan masyarakat itu sendiri. Tambah Adorno lagi, seni estetika mengandungi nilai berdasarkan dalam objek seni itu sendiri, malah bukan pada yang terdapat dalam persepsi seni subjek. Namun demikian, untuk mendapat atau memahami kandungan seni tersebut, masyarakat perlu mempunyai kesedaran diri seni yang tinggi.
hasil daripada itu akan terdapat pelbagai kandungan interaksi yang muncul daripada karya seni yang boleh dipraktikan oleh masyarakat. Kita telah pun sampai ke penghujungnya. Kami berharap penonton semua dapat ilmu dan input yang berguna daripada penerangan kami sebentar tadi. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.